So, kita mulakan pada malam ini dengan soalan yang pertama. So, kita jawab dulu kertas bahagian A, iaitu jadual berikut berkaitan dengan bahasa pertuturan. Okey, beberapa etnik di sini di alam Melayu, okey, dengan 4, 4, 4, begitu juga 5, 5, 5. Mengapa terdapat persamaan bunyi perkataan? Kenapa okey. Kerana ini merupakan persamaan bunyi kerana bahasa yang serumpun. Maknanya apa? Maknanya mungkin bahasa-bahasa ini adalah bahasa serumpun, iaitu bahasa yang berasal daripada tempat yang sama menggunakan bahasa yang sama. So sebab itu nombor 1 jawapan dia A. Baik, bagus. Soalan nombor 2. Okey. Kawasan berikut. Tak best lah macam ni kan. Dia macam kekurangan sikit lah macam kekurangan sikit. Apa yang kekurangannya cikgu? Tak apalah. Kita terus je lah soalan nombor 2. Sebab biasanya cikgu akan berikan soalan-soalan ni mengikut pelajar okey, tak apa. Kita buat next time. Nombor 2. Tengok betul-betul kawasan berikut berjaya dikuasai oleh Sriwijaya pada abad ke-8, iaitu Selat Melaka dan Selat Sunda. Apakah kepentingan penguasaan kawasan tersebut kepada Sriwijaya? Apa faedah dia? Kepentingan ialah faedah. Apa faedah penguasaan kawasan ini? Iaitu adakah untuk meluaskan penyebaran agama Hindu ataupun juga menghalang serangan tentera Chola, mengutip cukai di pelabuhan utama atau muncul kuasa perdagangan utama. So, C atau D? Sebenarnya bila Selat Melaka, Selat Sunda adalah dua kawasan laut yang dikuasai oleh Sriwijaya, maka Sriwijaya telah menjadi kuasa utama perdagangan. Maknanya perdagangan di kawasan ini telah dikuasai oleh Sriwijaya. Itu maksud dia. So nombor 2 adalah D. Tak ramai orang nanti cikgu kalau dengar. Jom buat macam tu cikgu. Tak ramai orang nanti kalau cikgu kalau dengar jawapan je. Ya ke? Tak ramai on nanti. Nanti cikgu kalau dengar jawapan je. Okey, maksudnya apa? Maksudnya elok diorang baca. Tak meriah cikgu. Okey. Betul juga kan? Nanti tak ramai yang membacanya kan? Nak ramai-ramai baca ke? Nak gile-gile ke? Soalan satu dapat soalan, satu soalan. Nah, ah, okey. Ya, ramai menjawab. Ya, okeylah, okeylah. Okey, atas permintaan ramai. Okey, permintaan ramai permintaan ramai. Soalan nombor 3, okey. Tanya tak payahlah. Okey, baik. Kamu kena bagi jawapan je, tak payah baca lah. Kalau baca lambat. Kamu kena bagi jawapan saja. Baik, soalan nombor 3, Cikgu nak Alia yang jawab. Soalan nombor 4, Alison. Soalan nombor 5 adalah Amri. 6, Aidin. 7, Ayu. 8, Batrisha Mardia. 9, Dani Mushtaba. 9 10, Darvish Hakimi. Okey, 11, Dasmita. 12, Ijaz. 13, Farhin. 14, Hansen. 14 Hansen 15, Ifa. Okey, Ifa 15. 16, Lavinesh. Okey, 17, Mawada. 18, Izudin. 19, Naufal. Dan 20, Nur Farisha. Okey. So, jom kita mulakan dengan soalan yang ketiga. Kamu bagi jawapan je, jangan baca. Kalau baca lambat nanti. Okey. So, soalan yang ketiga, kalau kita lihat soalan yang ketiga ini, iaitu soalannya adalah apakah faktor kemasyhuran kerajaan Gangga Negara? Baik, kedudukan strategik, kekayaan hasil bumi, kewibawaan pemimpin dan kedaulatan undang-undang. Jawapannya Alia. A, B, C, D. Just tulis je kat Zoom chat. A, B, C, D.
Apakah faktor kemasyhuran kerajaan Gangga Negara? Kenapa Gangga Negara ini masyhur? Okey, jawapannya adalah kerana kekayaan hasil bumi. Okey, Alia jawab kekayaan hasil bumi. Betul ke salah? Betul. Betul Kerana apa? Gangga Negara kaya dengan emas. Ingat kaya dengan emas Gangga Negara. Ah, eh, entah mungkin emas. Gangga Negara kaya dengan emas. Okey, dan juga biji timah. Ya, ada juga biji timah. Okey, soalan yang keempat. Okey, mengapakah kerajaan alam Melayu menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan di China? Kenapa kerajaan alam Melayu menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan di China? Jawapannya Alison. Okey. Adakah untuk menyebarkan agama, menguasai bahan mentah, mengukuhkan kedudukan, atau mendapatkan tenaga kerja? Jawapannya. Okey. Untuk apa? Alison. A, B, C, D. Kenapa kerajaan alam Melayu jalinkan hubungan dengan kerajaan di China? Kerajaan China lah. Kenapa? Adakah untuk menyebarkan agama? Menguasai bahan mentah? Mengukuhkan kedudukan? Mendapatkan tenaga kerja? Jawapannya Alison. Okey. Jawapannya adalah, ya betul, jawapannya adalah C. Mengukuhkan kedudukan. Kedudukan siapa? Kedudukan kerajaan alam Melayu. Di mana bila buat hubungan baik dengan kerajaan China, China akan melindungi alam Melayu, kerajaan alam Melayu. Maknanya kerajaan China akan melindungi melindungi kerajaan alam Melayu. Baik. So nombor 14 C. Betul Alison? Soalan nombor 5. Gelaran berikut digunakan oleh pemerintah kerajaan alam Melayu. Raja di gunung, maharaja di pulau. Okey, kerajaan manakah yang menggunakan gelaran tersebut? Ini senang sangatlah. Jawapan dia apakah? Jawapan dia iaitu AMRI. Apa jawapan dia AMRI? Okey. Kerajaan apa yang menggunakan gelaran Raja di Gunung, Maharaja di Pulau? A. Funan, B. Champa, C. Sriwijaya, dan D. Majapahit. So, jawapannya apa? Okey. Amri. Jawapannya adalah A. Funan. Ya, A. Funan. Cikgu suka jawapan tu. Okey, jawapan dia adalah, jawapan dia, bak kata Amri, jawapan dia adalah A. Funan. So, jawapan itu salah, Amri. Salah. Sebenarnya, Raja di Gunung, Maharaja di Pulau, itu adalah Sriwijaya. Sriwijaya. Kalau Funan, raja-raja dia dikenali sebagai Kurung Benam. Tu yang Kurung Benam tu kan? Kurung Benam. Itu adalah Funan. Ya, Funan mana ada pulau. Betul Nuri. Funan tak ada pulau. So, nombor 5 adalah C. Okey, betulkan ya Amri? Okey, baik, nombor 5 adalah C. 6. Bagaimanakah kerajaan Majapahit berusaha meningkatkan pengeluaran padi? Ini soalan yang akan dijawab oleh Aidin. Ya, silakan Aidin. Okey, nombor 6. Okey, membina sistem pengairan. Betul atau salah? Ya, betul. Bagus Aidin. Okey, iaitu membina sistem pengairan ini untuk meningkatkan pengeluaran padi di Majapahit. Betul. Soalan 7. Manakah antara berikut merupakan kemudahan yang disediakan di pelabuhan kerajaan alam Melayu? Tukaran wang, perawatan kesihatan, kawasan berjual beli, menyimpan barang dagangan. Siapa yang kena jawab ni? Ayu kan? Ayu Raisyada kena jawab soalan nombor 7 ini. So, jawapannya apa Ayu? Jawapannya adalah D, dia kata. 3 dan 4. Kawasan berjual beli,
menyimpan barang dagangan. Yelah. Soalan tanya apa tahu? Kemudahan yang disediakan di pelabuhan. Kalau pelabuhan, mestilah tempat jual beli dan juga tempat menyimpan barang dagangan. So, jawapannya adalah D. Baik, bagus, Ayu. Nombor 7 adalah D. Baik. Nombor 8. Senarai berikut menunjukkan kawasan hutan yang kaya dengan hasil gaharu. Sungai Mekong, Tanah Melayu, Sumatera. Apakah kegunaan utama hasil hutan ini? Maknanya kegunaan gaharu. Apa kegunaannya, Batrisya Mardia? Iaitu C, bahan pewangi. Bagus. Dan nampak dah tanda-tanda yang ramai nak nampak apa dapat A ni. Amin. Baik, 8 adalah C. Okey, iaitu ramai dah tanda apa dapat tanda okey untuk dapat A dalam UASA ni. Okey, tak apa. 9. Bahasa Melayu yang digunakan oleh masyarakat kerajaan Sriwijaya dipengaruhi oleh bahasa Sanskrit. Bagaimanakah hal ini dapat dibuktikan? Adakah penulisan karya-karya kesusasteraan, penemuan batu-batu bersurat, inskripsi pada dinding candi, atau jumpaan salinan manuskrip? So, soalan ini dijawab oleh Dani Mujtaba. So, jawapannya apa? Baik. Ada bahasa Melayu, tapi dipengaruhi oleh bahasa Sanskrit. So, bagaimana hal ini dapat dibuktikan? Sudah tentu terbukti melalui apa? Kat mana nak tengok tulisan-tulisan itu? Sudah tentulah perlu tengok di batu bersurat. So, jawapannya adalah B. Penemuan batu bersurat. Baik. Bagus. Okey, bagus Dani. 10. Batu bersurat berikut telah ditemui di Sriwijaya pada abad ke-7 iaitu Karang Berahi. Apakah yang dicatatkan pada batu bersurat Karang Berahi ini? Adakah pengamalan doa, perkahwinan diraja, pengukuhan kerajaan, atau penggubalan undang-undang? So, nombor 10 yang akan dijawab oleh Darwish Hakimi. Ya, Darwish Hakimi. Apa jawapan dia? Nombor 10. Okey. Nombor 10 jawapannya adalah okey, baik. Bahasa Sanskrit berasal daripada mana, cikgu? Bahasa Sanskrit sebenarnya berasal daripada negara India. Okey, bahasa Sanskrit ni bahasa yang lama lah. Lama Baik. So, Darwish Hakimi kata nombor 10 jawapannya adalah di penggubalan undang-undang. Are you sure ini penggubalan undang-undang jawapannya? Anda pasti, Darwish Hakimi? Tak pasti. Kan? Macam baru nak try belajar bahasa tu. Okey. Dia cakap lebih kurang. Ya, tapi macam mana boleh ada dekat alam Melayu? Okey, bahasa Sanskrit sampai ke alam Melayu apabila berlakunya perdagangan antara kerajaan Melayu dengan kerajaan alam Melayu dengan kerajaan daripada India. Jadi pedagang daripada India itulah yang datang ke sini dan mereka membawa bahasa mereka dan juga membawa tulisan Sanskrit. Itu je. Kan? Baik, 10. Adakah D? Baik, 10 D adalah salah sebenarnya dari Syakini. Sebenarnya yang dicatatkan pada batu bersurat itu adalah berkaitan dengan iaitu cerita tentang pengukuhan kerajaan. Setuju tak? Tentang pengukuhan kerajaan. Maknanya usaha-usaha mengukuhkan kerajaan. Mengukuhkan kerajaan. Boleh terima tak soalan nombor 10 itu sebagai C? Boleh Pengukuhan kerajaan. Maknanya usaha-usaha untuk menguatkan kerajaan. Baik. 10 adalah C dan juga 11. Apakah peranan candi dalam kerajaan Funan? Fungsi candi dalam kerajaan Funan sebenarnya seperti apa? Sudah tentu. Kamu mana-mana pergi, sudah tentu. Candi ni sebenarnya rumah ibadat, betul? Rumah ibadat. Memang rumah ibadat. Satu lagi, cikgu. Baik, di antara 1, 2 dengan
14. Mana yang lebih tepat? Sama ada jadi pusat pendidikan atau tempat kediaman raja? Kalau kita fikir balik, takkanlah raja nak tinggal di candi. Takkan raja nak tinggal di candi? Candi itu tempat penyembahan. Raja tinggal di candi ke? Raja tinggal dalam istana lah kan? Raja tinggal dalam istana. Raja tak tinggal dalam candi. Raja tinggal dalam istana, dalam palace. Jadi, apakah fungsi candi sebenarnya, cikgu? Fungsi candi sebenarnya adalah selain daripada rumah ibadat, juga menjadi pusat pendidikan, iaitu pusat pendidikan agama Hindu, agama Buddha. Jadi, tu 11 jawapannya adalah A, 1 dan 2. Okey. Ni peranan candi. Baik, 12. Siapa 12 tadi? Okey. Ijaz. 12. Okey. Raja berikut menunjukkan struktur sosial dalam kerajaan alam Melayu. Raja, bangsawan, rakyat merdeka, hamba. Bagaimanakah rakyat merdeka berperanan mengukuhkan sistem beraja? Macam mana? Adakah A memberikan taat setia? Adakah B menjadi tentera sukarela? C menjaga hal ehwal agama? Atau D mengetuai pentadbiran negara? Takkanlah rakyat rakyat merdeka yang ini mengetuai pentadbiran negara melampau sungguh. Jadi jawapannya apa? Jawapannya rakyat merdeka memberikan taat setia kepada sistem beraja. Betul, Ijaz. So 12 adalah A. Baik. 13. Amalan berikut dilakukan oleh masyarakat kerajaan alam Melayu. Pemujaan semangat tanaman. Mengapakah upacara tersebut diadakan? Memuja semangat tanaman. Iaitu, ini adalah dikatakan yang kamu belajar dalam bab yang keempat. Iaitu topik apa? Okey, iaitu ada dua kan? Animisme dan satu lagi dinamisme kan? Dinamisme. So, pemujaan semangat ini adalah dalam kategori dinamisme. So, kenapa upacara ini diadakan? Wahai Hansen. Okay. Okey, Rania. Okey, ke Farhin? Oh ya ke? Okey, Farhin. Silakan Farhin. Jawapannya adalah B. Untuk mendapat hasil yang banyak. 13 jawapannya adalah B. Untuk mendapat hasil yang banyak. Betul. 13 adalah B. Okey. Itu pemujaan. Gelabah. Let, Farhin. Let. Okey, 14. Kawasan berikut didiami oleh masyarakat kerajaan alam Melayu. Pesisiran pantai, lembah sungai. Bagaimanakah kehidupan tersebut mempengaruhi perkembangan bidang seni bina? Bila mereka duduk di tepi pantai, lembah sungai, apa yang menyebabkan berlakunya kemajuan bidang seni bina? Apa jawapannya, Hansen? Okey, adakah mereka membina perkampungan atas air? Ataupun juga, okey, mereka memperkenalkan sistem pengairan, menguasai perdagangan antarabangsa, atau melahirkan petukang kapal yang handal? So, jawapannya Hansen, A, B, C, D. Bila masyarakat orang Melayu tinggal di pesisir pantai lembah sungai, menyebabkan mereka mahir dalam seni bina. Seni bina apa? Betul Hansen. Mereka melahirkan seni bina, kemajuan seni bina, iaitu mereka berjaya membina kapal. Melahirkan petukang kapal. Petukang kapal maknanya orang yang membina kapal. Membina kapal yang hebat-hebat, yang handal, yang expert. So, 14 adalah D. 15. Okey. Apakah perubahan yang berlaku dalam sistem pemerintahan beraja dalam kerajaan alam Melayu selepas kedatangan Islam? Okey, ini soalan senang je ni. Okey.
Yang perlu dijawab oleh siapa? Iaitu Ifa. Silakan Ifa. Apa jawapan dia? Ifa. Okey. Ya. Perubahan yang berlaku adalah okey, James. Okey, sistem republik. No. Konsep khalifah diperkenalkan, amalan demokrasi atau juga di. Baik, kalau selepas kedatangan Islam, sudah tentulah berkaitan dengan Islam, maknanya berkaitan dengan khalifah. So jawapan B. Baik, bagus Ifah. Ya. Okey, jawapannya B. Baik. 16. Okey, mengapakah raja dalam kerajaan alam Melayu memerlukan golongan agama? Adakah untuk menjadi penggubal? Okey, menggubal peraturan rasmi, menjadi utusan ke luar negara, menjadi penasihat pemerintah atau membantu mengukuhkan kedudukan? Baik, yang mana satu jawapannya ialah Vinesh. Kenapa raja memerlukan golongan agama? Untuk menggambar peraturan rasmi, menjadi utusan ke luar negara, menjadi penasihat pemerintah, membantu mengukuhkan kedudukan. Jawapannya adalah, baik, soalan nombor 16 jawapannya adalah, okey, C, 2 dan 3. Golongan agama jadi utusan ke? Golongan agama jadi utusan? Kamu tahu utusan tu apa? Utusan tu ambassador. Ambassador. Iaitu wakil kerajaan pergi jumpa ke luar negara. Takkan dia hantar golongan agama? Kan? Jadi bukan nombor 2. So, jawapannya apa? Menjadi penasihat pemerintah dan membantu mengukuhkan kedudukan. Ya, nombor 3 dan nombor 4. Baik, demokrasi itu apa, cikgu? Baik, demokrasi itu adalah sistem pemerintahan. Okey, sistem pemerintahan yang mana pemimpin dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Itu demokrasi. Itu demokrasi. Baik. Nuri Safia tanya, kenapa nak hantar utusan? Utusan tu dihantar untuk menjalinkan hubungan dengan negara luar. Menjalin hubungan contoh macam ni, contoh macam ni. Okey, katakanlah mak kamu, okey, mak kamu nak meminang okey seorang lelaki yang handsome di kawasan perumahan kamu untuk kamu. Takkanlah kamu pergi sendiri pergi jumpa lelaki tu, tak. Kamu hantar mak kamu sebagai utusan. Mak, pergi tanya orang tu, mak. Kan? Saya berkenan dengan lelaki tu handsome. Jadi, mak kamu pergi. Mak kamu cakap apa? Macam ni, saya ni diutuskan oleh anak saya. Okay, untuk meminang anak encik. Katanya anak saya jatuh hati dengan anak encik. Itu utusan lah tu. Untuk menjalin hubungan. Tu contoh. Lah. Okey. Handsome je lah dapat macam tu. Alip, kau tak handsome ke? Kau handsome juga. Okey. Baik. Nombor 14 jawapannya adalah D. Ya. Okey. Nombor 14 D. Alah, Alip. Ingat guys. Saya jatuh hati. Kau jangan macam-macam lah, Vinesh. Kan? Jangan risau semua lelaki dalam kelas cikgu semua handsome-handsome. Selagi lubang hidung ke bawah, handsome. So don't worry. Okay? So sila cek hidung anda. Ke bawah ke atas? Okay, baik. Okay. Jom kita tengok. Okay. Ingat lagi cikgu. Ingat lagi cikgu ingat saya lelaki. Kan Farhin? Mati-mati cikgu ingat Farhin ni lelaki. Rupanya perempuan kan? Farhin. Okay. Baik. So 17. Melaka mempunyai bentuk muka bumi yang berbukit bukau. Tak percaya tanya. Tak percaya tanya Ayu. Okey. Melaka mempunyai bentuk muka bumi yang berbukit bukau. Apakah kepentingan bentuk muka bumi tersebut? Saya lelaki ke perempuan? Lavinesh, kau lelaki lah. Okey. Kepentingan bentuk muka bumi ini adalah untuk, adakah A, memudahkan kedatangan pedagang, lambang kekuatan pemerintah, dijadikan benteng pertahanan, atau simbol penguasaan alam? Soalan ini akan dijawab oleh Mawadah Mawadah ke? Ke Muhammad Izzuddin? Izzuddin nombor 18
Okey. Baik. So, apakah jawapannya cikgu? 17. 17 sebenarnya jawapannya adalah bentuk muka bumi ini yang berbukit bukau sesuai untuk dijadikan benteng pertahanan. Benteng pertahanan. Baik. 18. Undang-undang berikut telah diperkenalkan dalam Kerajaan Melayu Melaka, Hukum Kanun Melaka. Apakah kepentingan undang-undang tersebut? Apakah kepentingan dia? Apa faedah dia yang bakal dijawab oleh Muhammad Izzuddin? Betul Izzuddin? Okey, jawapannya adalah iaitu soalan nombor 18. Dia kata okey, iaitu hukum kanun Melaka ni sesuai untuk menjamin keselamatan rakyat dan menetapkan sempadan wilayah. Baik. So, Izzuddin, memang hukum kanun Melaka ada tentang sempadan wilayah. Ada sempadan wilayah ni. Ada ke tak ada? Baik. Sebenar-benarnya, zaman Kesultanan Melayu Melaka dulu, dia tak ada sempadan Tak ada tak ada sempadan ni. Memang tak ada. Macam mana nak tahu kawasan tu negeri mana cikgu? Dia akan tanya pada rakyat. Kamu ni rakyat negeri raja mana ni? Oh, kami ni rakyat negeri Raja Melaka. Maknanya tu kawasan Melaka. Kalau dia kata, oh, saya rakyat bagi Raja Negeri Kedah. Maknanya dia rakyat Kedah. So, dia depends kepada rakyat tu. Dia bukan depends pada sempadan border tu tapi dia depends kepada kesetiaan rakyat. Jadi nombor 3 tu tak ada sebenarnya. Okey. So jawapan yang betul mana cikgu? Hukum kanun Melaka untuk menjamin keselamatan rakyat tu betul. Dan satu lagi adalah untuk apa? Satu lagi adalah untuk mengatasi masalah jenayah. Di mana bila berlaku jenayah, kan dibagi tahu bahawa sebenarnya hukum kanun Melaka kalau kamu salah, salah buat jenayah, hukuman dia adalah hukuman bunuh Dia tak ada penjara-penjara, denda-denda tak main. Dia kalau salah terus bunuh. So 18 adalah A. Okey. Baik, 19. Pedagang yang datang ke Melaka harus mendapatkan surat kebenaran berniaga sebelum menjalankan urus niaga. Mengapa surat tersebut penting kepada Kesultanan Melayu Melaka? Kenapa penting ya? Yang perlu dijawab oleh siapa ni? Yang perlu dijawab oleh Naufal ke Nur Farisha? Nik Adam. 19. Mengapa surat kebenaran ini penting kepada Kesultanan Melayu Melaka? Jawapannya adalah dengan surat kebenaran berniaga ini, maka sesiapa nak dapat surat kebenaran ini kena bayar. Bila kena bayar untuk dapat surat kebenaran berniaga ini, maka penting surat ini untuk apa? Untuk menjadi sumber pendapatan bagi Kerajaan Melaka. Nampak tak? Sumber pendapatan bagi Kerajaan Melaka. Korang boleh dengar tak suara cikgu ni? Kenapa mic cikgu macam rendah je? Boleh dengar ke? Boleh dengar Baik. Okey, baik Rania. Baik, dan 20. Raja berikut menunjukkan peranan orang laut dalam Kerajaan Melaka. Orang laut menjadi penunjuk arah kepada pedagang dan juga orang laut apa kat X ini? Membina kubu pertahanan, mengutip cukai perdagangan, menyediakan bekalan makanan, menjamin keselamatan pedagang. Apa jawapannya? Yang perlu dijawab oleh Nur Farisha Nur Farisha. Tapi kalau kita kalau kita fikir secara logik, takkanlah orang laut nak bina kubu pertahanan. Melampau sungguh. Tak. Adakah orang laut mengutip cukai perdagangan? Lagi tak. Adakah orang laut yang menyediakan bekal makanan? Lagi tak. Jadi orang laut buat apa? Orang laut menjamin keselamatan pedagang.
Maknanya menjadi tentera-tentera laut yang akan menjaga keselamatan para pedagang. So, 20 adalah D. Baik. So, cikgu tengok ramai sebenarnya yang telah jawab soalan ini dulu. Okey, nak tanya berapa yang betul per 20? Sebelum kamu masuk kelas tadi, kamu ada buat soalan-soalan ini. So, berapa yang kamu dah jawab per 20? Ada tak yang markah penuh ke? Baik, bagus Martin. Khalif Omar, bagus Khalif. Baik, bagus Sharifah. Rania, bagus Rania. Dani, bagus. Sarah Safia, bagus. Ingat dapat soalan terus buat. Dapat soalan terus buat. Kamu nak exam ni? Buat dulu. Salah betul tu nombor 2. Buat dulu. Ya. Batrisha Madia, bagus. Okay. Vinesh, bagus. Amri, bagus. Itu yang cikgu mahu. Kena ada inisiatif untuk buat. Baik. Kita pergi kepada soalan ini. Soalan bahagian B. Okay. Namakan kerajaan alam Melayu yang menjalinkan hubungan dengan negara China. Ini senang sangat. Sebab apa? Sebab hampir okay, tadi ada satu isu. Sebab tu saya tak jawab. Okay, Dasmita. It's okay. Baik, namakan kerajaan alam Melayu yang menjalinkan hubungan dengan China. Baik, apabila soalan ini memberikan nombor 1 dan 2, maka sila terus tulis jawapan. Jawapannya apa? Jawapannya adalah semua kerajaan. Kecuali, sebenarnya kecuali, Gangga Negara. Maknanya, apa-apa juga, kerajaan yang kamu tulis kat sini dikira betul. Cuma Gangga Negara je salah. Maknanya kamu nak tulis apa? Nak tulis Funan ke? Ataupun nak tulis kat bawah ni Angkor ke? Dikira betul. Sriwijaya betul. Majapahit betul. Kedah Tua betul. Okey. Okay. So, itu take note benda ni Baik. Nombor 1A, 1 dan 2, Funan dan Angkor. Mengapakah asal macam kena tulis ayat? Sebab dia punya ruangan tu besar, kan? Baik. Soalan yang B. Baik, mengapakah hubungan diplomatik? Mengapakah hubungan diplomatik tersebut dijalinkan? Kenapa dijalinkan? Maknanya hubungan tersebut yang mana, cikgu? Iaitu hubungan dengan kerajaan China. Dengan kerajaan China. Kenapa dijalinkan? Banyak sebabnya, iaitu pertama, kalau kamu 4 markah sini bila tengok 4 markah kat sini, kat bawah ni 4 markah, berikan 4 poin. Apa yang kamu teringat? Cuba tulis dekat Zoom chat, apa jawapan yang kamu teringat? Cikgu nak tengok jawapan kamu yang macam mana. Boleh tak tuliskan? Jawapan macam mana yang kamu teringat? Okey, baik, bagus. Untuk mendapat bantuan ketenteraan. Baik, bagus. Okey, untuk mendapat bantuan ketenteraan. Okey, baik. Lagi. Kemudian yang pertama mendapat bantuan ketenteraan. Yang kedua untuk menjalin hubungan persahabatan. Okey, persahabatan. Lain. Okey. Kemudian juga untuk mengukuhkan perdagangan. Okey, perdagangan. Dan juga untuk memulihkan hubungan. Betul. Memulihkan hubungan. Antara kerajaan dengan alam Melayu dengan kerajaan China. Baik, dapat 4 je macam ni, terus bina ayat. Terus bina ayat. Macam mana bina ayat? Macam biasa, mulakan daripada ayat soalan. Baik, seperti berikut. Hubungan diplomatik tersebut dijalinkan kerana ataupun untuk mendapatkan bantuan bantuan ketenteraan. Di samping ini kita nak sambung poin yang kedua di samping menjalinkan hubungan persahabatan. Titik. Kemudian skip satu baris.
Dan gunakan dengan penanda wacana. Selain itu, okey, hubungan ini, okey, dijalinkan untuk mengukuhkan, okey, perdagangan, ya, perdagangan. Cikgu buat kat bawah lah, tak nampak tu. Perdagangan. Ya, betul Rifa. Okey, dengan serta okey, memulihkan hubungan, okey, antara kerajaan. Titik. So, cukuplah untuk 4 markah. Baik. So, ada pelajar bertanya, cikgu, bukankah cikgu cakap kena ada huraian contoh? Baik, dia begini. Boleh nak buat huraian, tak ada masalah. Okey. Tetapi kamu ingat ke? Cikgu tanya kamu sekarang, kamu ingat ke? Contohnya untuk mendapatkan bantuan ketenteraan, siapa yang minta bantuan ketenteraan? Mungkin kamu ingat, oh, saya rasa kerajaan Champa, cikgu. Boleh? Kerajaan Champa, okey, memohon bantuan ketenteraan untuk menghadapi kerajaan Champa memerlukan bantuan ketenteraan, perlu bantuan ketenteraan bagi menghadapi okey, Dai Viet. Boleh, tak ada masalah. Dan itu jadi huraian. Yang kedua ini jadi huraian. Ini huraian yang pertama, ini fakta yang pertama. Cara macam ni pun boleh. Fakta huraian pun boleh. Fakta pun boleh. Mana-mana yang kamu selesa. Ya. Oh, maksudnya kalau tak ingat negara yang buat pun boleh buat juga lah kan cikgu. Boleh? Boleh. Tak ada masalah, Rifah. Yang penting mesti cukup 4. Yang penting mesti cukup 4. Nampak tak? Okey. Cikgu lepas ni bila ada kelas sejarah? Setelah sini hari macam biasalah hari Sabtu. Hari Sabtu kita ada kelas sejarah lagi. Don't worry. Okey. Kemudian untuk menjalin hubungan persahabatan. Contoh, okey, kalau Nuri kata, cikgu kalau macam tu saya kena buat huraian contoh, boleh? Faktor kedua, menjalin hubungan persahabatan. Contohnya apa? Kamu buatlah, okey, iaitu hubungan persahabatan di antara, okey, iaitu okey, contohnya kerajaan Sriwijaya. Okey, menjalinkan hubungan persahabatan. Persahabatan dengan China. Okey, bagi mengukuhkan kedudukan Sriwijaya. Boleh tak dapat 4 markah? Boleh. So, mana-mana teknik boleh digunakan dengan syarat cukup 4. Cukup 4 sebab 4 markah. Ingat tu. Ya. Jadi mana-mana cara nak bagi 4 fakta boleh, fakta huraian pun boleh. Tak ada masalah. Boleh faham ya? Okey. So, sebab itu cikgu tanya tadi, apa idea yang kamu ada? Pap, cikgu bagi. Okey, cikgu letak, terus buat ayat. Supaya apa? Kamu kejar masa. Okey, kamu kejar masa dalam exam, kamu perlu kejar masa dengan cepat. So, apa yang terlintas, bagi. Okey? Ini strategi nak berperang ni. Okey. Baik. So, kita pergi pada soalan C. Boleh soalan C? Okey, kita pergi pada soalan C. Okey. Iaitu cadangkan langkah yang perlu diambil bagi mengekalkan hubungan baik antara negara kita dengan negara luar. Langkah-langkah yang perlu diambil. Baik. Alamak cikgu, ini kebat cikgu. Betul, ini kebat. So, kebat ni nak jawab macam mana cikgu? Kebat ini kamu akan lihat macam biasa, lihat markah dulu. 4 markah. Baik, bila lihat 4 markah, terus kamu fikir, oh, maknanya kena ada 4. Kena ada 4. So, apa yang nak diletakkan 4 tu? Iaitu langkah-langkah yang perlu diambil
bagi mengekalkan hubungan baik antara negara kita dengan negara luar. Of course, kalau langkah untuk mengekalkan hubungan baik ini, sudah tentu dia punya keywords dia adalah, kata kunci dia adalah kerjasama. Betul? Kerjasama. Aduh. Boleh, Dani? Boleh. Okey. So, keywords dia kerjasama. Jadi, apakah langkah yang perlu diambil? Baik, kita terus kepada cadangkan langkah. Yang pertama, kita kata apa? Okey. Okey, memberikan bantuan ketenteraan. Boleh, Nuri Safia. Memberi bantuan, bukan ketenteraan kalau ketenteraan tu macam bergaduh sangat. Okey, memberi bantuan. Okey. Kita kata dari sudut apa? Dari sudut ekonomi dan sosial kepada negara jiran ataupun negara luar yang memerlukan. Ingat kita tak boleh bagi, siapa nak, saya nak bagi bantuan, siapa nak. Kita kena tengok orang negara tu. Kalau negara tu contoh macam Palestin, kemudian Palestin minta, sila berikan bantuan kepada kami, dan kita baru beri. Bukannya diorang tak minta, kita nak bagi. Kau ni tengah susah tu, aku bagilah. Tak. Tunggu dia minta. Jadi, memberi bantuan dari sudut ekonomi dan sosial kepada negara luar yang memerlukan. Okay, sebagai contoh. Apa contoh? Okay, contohnya mungkin ini fakta yang pertama. Okay, fakta yang pertama. Contohnya, okay, huraian. Tapi kalau kita memang nak offer, nak tolong, tak boleh. Tak boleh. Sebenarnya, dia macam ni. Dia bukan macam kita tapi sebenarnya memang macam tu. Ingat kalau kita nak tolong orang, kita kena tunggu dia minta. Jangan kita offer. Sebab kalau kita offer, kan dia tidak akan hargai. Dia tak akan hargai. Sebab tu kena tunggu dia minta, boleh tak tolong aku? Dan kita akan tolong. Tapi kalau selagi dia tak buka mulut, kita tak boleh offer. Begitu juga dalam negara Contohnya kalau macam Indonesia mengalami masalah banjir, Indonesia mengalami masalah tanah runtuh. Okey, Malaysia tak akan bantu, Malaysia akan diam. Sehingga Indonesia kata apa? Indonesia mengalu-alukan sebarang bantuan daripada negara jiran untuk memberi bantuan. Dan baru Malaysia kata apa? Okey, saya nak bantu. Kami nak bantu. Kami akan hantar bantuan. Itu cara dia. Itu cara dia sebenarnya. Okey. Dalam negara ni berbeza sikit. Baik. Okey, so memberi bantuan dari sudut ekonomi dan sosial kepada negara luar yang memerlukan sebagai contoh huraiannya. Okey, seperti contoh kita bantu negara seperti apa? Okey. So kita bantu membantu membantu negara jiran. Seperti contoh negara kita pernah negara kita pernah membantu ataupun negara kita perlu membantu membantu negara yang menghadapi bencana bencana alam seperti seperti Turki seperti tanah runtuh gempa bumi di Turki. Awal tahun itu ada gempa bumi Turki seperti gempa bumi dan di Turki dan di Indonesia ke? Di Jepun, yes, dan di Jepun. Thank you. Dan di Jepun. Okey, untuk mengeratkan hubungan. Okey, itu tak apa. Baik, selain daripada itu, apa lagi kita boleh buat? Okey, fakta seterusnya, bagaimana untuk kita, langkah yang perlu diambil bagi ini dah dapat 2 markah. Yes, fakta 1, huraian 1 dah 2 markah. So kita nak kena cari 2 lagi. Langkah yang perlu diambil. Okey, kita perlu adakan kerjasama. Mengadakan kerjasama.
Okey, kerjasama dalam bidang ekonomi. Okey, dalam bidang ekonomi, okey, dan bidang ekonomi. Okey, dengan negara jiran kita buat, dengan negara luar. Dan apakah kebaikan dia? Kebaikan dia, huraiannya. Okey. So, kita dapat apa tahu? Bila adakan kerjasama dalam bidang ekonomi dengan negara luar, kita akan mendapat faedah dari dari sudut pertukaran teknologi. Okey, teknologi. Mendapat faedah dari sudut pertukaran teknologi dan kepakaran. Okey. So, ini semua akan mengundang apa? Ini semua akan dapat mengekalkan. Maknanya kita boleh buat satu lagi ayat inference. Okey, inference dia ataupun maknanya semua langkah ini dapat membantu mengekalkan hubungan baik. Hubungan baik antara negara kita dengan negara luar kita. Cukup. Inilah dia cadangan jawapan yang cikgu syorkan kepada anda semua. Okay. So, yang last kali tu, cikgu, sebenarnya dapat markah ke cikgu? Dapat. Tapi oleh kerana markah 4 markah je maksimum, so dia akan berikan 4 sahaja. Dia akan dapat 4 sahaja. So, ini kita kata soalan dari sudut soalan 1A. Right. So, kita nak pergi soalan nombor 2, tapi rasanya macam tak sempat nak pergi ke soalan nombor 2. Okey. Baik, ada soalan nak tanya? Ya, berkaitan dengan